Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua warga guru SAK Mulun pada hari ini 22 Ogos 2021. Saya selaku pengetua Sekolah Menengah Kebahasaan Mulun Muhammad Nadim Muhammad ingin berkongsi satu modul yang saya bina bagi memantapkan lagi kerja buat kita sebagai guru di SNK Mulun untuk memastikan bahawa kerja buat kita adalah kerja buat yang berkualiti dan cemerlang untuk beri impak yang baik terutamanya kepada anak-anak mulung kita dan juga sekolah. Baik, modul yang saya perkenalkan pada pagi ini iaitu dikenali sebagai CIP, CIP. Itu C bermakna cakna, I ilmu, P pedagogi, iaitu CIP kekuatan kecemerlangan guru SNK Mulun. Baik. Yang dimasukkan C cakna iaitu kita sebagai seorang guru dan juga termasuk saya sebagai pengetua dan juga pentadbir perlu ada dalam jiwa kita iaitu satu perkataan iaitu cakna. Iaitu yang dimasukkan cakna apabila kita menjawat jawatan guru terutama di Sekolah Menengah Kebahasaan Mulun, kita bermakna kita perlu ada beberapa kecaknaan terhadap tugas kita. Yang pertama iaitu cakna pada pelajar. Yang dimasukkan cakna pada pelajar bermakna dalam jiwa kita iaitu untuk membimbing anak-anak pelajar supaya mereka cemerlang, supaya mereka bakal mampu mengubah masa depan mereka. Dan kecaknaan tadi dapat kita terapkan iaitu melalui PDP kita, iaitu melalui mengetahui dan berkaitan dengan latar belakang mereka supaya kecaknaan kita kepada anak pelajar tadi lebih mendalam. Yang kedua iaitu cakna tugasan. Yang dimaksud cakna tugasan sudah pasti. Kita sebagai orang guru, kita ketahui tugasan kita iaitu untuk membimbing anak-anak pelajar kita, untuk memastikan anak pelajar kita cemerlang, sekolah juga cemerlang dan ini satu tanggungjawab yang diamanahkan oleh Allah SWT. Maka setiap tugasan yang diberi oleh pihak sekolah, sama ada dalam akademik, sama ada dalam co-curriculum, sama ada dalam HEM, maka kita perlu cakna tugasan tersebut, menerima tugasan tersebut dan melaksanakan tugasan tersebut dengan sebaik mungkin yang boleh, kerana ini adalah tanggungjawab dan amanah kepada kita. Yang ketiga, cakna sekolah. Yang dimasukkan cakna sekolah bermakna dan apabila kita menjawat jawatan sebagai seorang guru maupun pentadbir maupun pengetua, maka kecaknaan pada sekolah amat penting. Kita bukan sahaja apabila berada menjawat jawatan guru tadi kita hanya sebagai guru yang mengajar subjek kita semata-mata, tetapi kita juga mempunyai satu tanggungjawab, itu kecaknaan untuk memastikan sekolah kita berada dalam keadaan selamat dan berada dalam keadaan harmoni, berada dan terus cemerlang, dan ini perlu ada pada guru kita untuk memastikan environment sekolah kita berada dalam keadaan kualiti dan kondisi yang amat baik, tak kira apa sekalipun. Tanggungjawab ini adalah tanggungjawab bersama dan bukan merupakan tanggungjawab individu, contohnya tanggungjawab pengetua, pentadbir ataupun guru-guru tertentu saja. Maka cakna sekolah perlu wujud pada semua guru dan perlu kita laksanakan bersama untuk memastikan sekolah SAK Mulun terutamanya berada dalam keadaan terbaik. Yang seterusnya iaitu cakna tanggungjawab. Yang dimasukkan cakna tanggungjawab hampir sama dengan cakna tugasan tadi, dan ini lebih kepada iaitu cakna tanggungjawab lebih kepada amanah dan tanggungjawab yang diberi oleh Allah SWT. Maka pada hari ini kita menjadi guru adalah kerana tanggungjawab diberi oleh Allah SWT. Maka tanggungjawab ini perlu kita pikul bersama, perlu kita laksanakan dengan terbaiknya, kerana tanggungjawab ini akan dinilai apabila kita berada di pada masyarnya nanti. Dan yang terakhir cakna tadi iaitu cakna mandat. Yang dimasukkan cakna mandat tadi bermakna setiap arahan daripada kerajaan Malaysia
daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, daripada Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan, daripada Jabatan Pelajaran Pendidikan Daerah Kota Baru, maka kita perlu laksanakan mandat tersebut tanpa meragui mandat yang diberi oleh apa yang saya nyatakan tadi, kerana kita bekerja di bawah Kerajaan Malaysia, di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan dan PPD Kota Baru, maka wajib juga kita melaksanakan cakna mandat tadi. Maka itu yang dimasukkan C, iaitu dalam modul chip yang saya perkatakan tadi. Maka yang kedua iaitu I. Apa yang dimasukkan I tadi? Ilmu. Okey, baik. Yang dimasukkan I tadi ilmu sudah pasti untuk kita melaksanakan tugas kita. Tidak kira apa tugas sekalipun, apa jawatan sekalipun, maka ilmu perlu ada. Baik. Kita sebagai guru, maka sudah pasti ilmu yang berkaitan dengan pendidikan, ilmu berkaitan dengan guru perlu kita ada untuk kita melaksanakan tugas, supaya tugasan kita yang laksanakan nanti berada dalam kualiti yang baik dan kita tidak ada masalah untuk menjalani tugas tadi. Baik. Contoh ilmu yang saya masukkan tadi, yang pertama sudah pasti ilmu subjek yang diajar. Maka setiap orang guru, kerana guru merupakan warga pendidik yang akan mengajar, membimbing anak-anak pelajar kita berdasarkan kepada subjek yang telah ditetapkan dan subjek yang ada kemahiran kita, termasuk tuan pengetua dan barisan pentadbir. Maka setiap guru perlu ada ilmu subjek yang diajar. Sekiranya sukatan atas subjek tersebut mengalami perubahan, contoh pada masa sekarang KSSM, maka guru mesti mempunyai ilmu perubahan subjek tersebut. Ini akan memberi panduan kepada kita apabila kita berdepan dengan pelajar dan akan menghasilkan kualiti pembelajaran yang baik. Dan sekiranya guru tidak ada ilmu sedemikian rupa, sudah pasti ilmu yang kita sampai kepada pelajar, ilmu yang lemah, ilmu yang tidak berkualiti dan tidak menepati sukatan yang dikehendaki tadi. Yang kedua, ilmu IT. Dalam masa sekarang, kita berada dalam dunia abad 21, iaitu kaedah pembelajaran sekarang berubah dalam kaedah yang lebih kepada teknologi berbanding tahun 70-an 80-an kaedah lebih pada tradisional. Maka dalam warga guru sekarang, dalam pendidikan sekarang, ilmu IT perlu dikuasai oleh semua guru walau apa tahap sekalipun, kerana pada masa sekarang pembelajaran sudah hampir kalau suasana sekarang dalam pandemik COVID, hampir 90% pembelajaran kita iaitu PDPR menggunakan landasan IT. Maka pada masa sekarang, setiap guru, setiap pentadbir, setiap pengetua mesti ada ilmu IT tahap masing-masing yang mampu dikuasai oleh individu tadi. Yang satunya iaitu ilmu seorang guru. Maka ini perlu ada, dan saya percaya semua barisan guru, barisan pentadbir dan barisan pengetua, ilmu seorang guru ini telah diajar, telah dibimbing semasa kita mengikuti kursus diploma pendidikan atau kursus pentadbiran atau kursus kepengetuaan dan sebagainya. Maka ilmu seorang guru ini perlu diterapkan pada masa sekarang apabila berdepan dengan pelajar, berdepan dengan beban kerja, berdepan dengan ibu bapa maupun berdepan dengan segala tugasan tadi, kerana semua ilmu tersebut telah dibimbing semasa kita mengikuti kursus sebagai seorang guru. Walau bagaimana sekalipun, ilmu seorang guru ini pada masa sekarang mungkin sedikit berubah dengan suasana abad 21. Maka seorang guru perlu menambahkan lagi ilmu sebagai seorang guru dalam masa sekarang, kerana dunianya amat mencabar. Dan ini boleh dilaksanakan dengan perbengkelan sesama kita, sesama guru, dengan PLC sesama guru,
untuk menambahkan ilmu pada masa sekarang untuk membimbing anak-anak pelajar dalam dunia globalisasi yang penuh mencabar. Yang seterusnya, seorang guru juga perlu ada ilmu mengurus. Begitu juga dengan pentadbir dan pengetua. Dan ilmu mengurus ini mungkin tahapnya berbeza di antara jawatan-jawatan tertentu. Contoh, mungkin ilmu mengurus ini juga wajib dikuasai oleh semua guru. Kerana apabila guru berada dalam kelas, maka guru perlu ada ilmu mengurus bagaimana untuk mengurus pelajar-pelajar tersebut. Dan sudah pasti, setiap orang guru juga terlibat sebagai memegang jawatan-jawatan di sekolah, maka ilmu mengurus ini amat penting. Dan ilmu pengurus pada barisan guru yang berada pada tahap jawatan pentadbiran dan pengetua, ilmu mengurus ini juga lebih penting dan lebih banyak yang perlu dipelajari oleh mereka kerana mereka mengurus pada tahap-tahap yang tertinggi. Okey, baik. Yang contohnya iaitu ilmu menyelesaikan. Dan dalam masa sekarang, dalam keadaan fenomena di sekolah yang banyak isu yang berlaku, banyak permasalahan yang tercetus, maka ilmu menyelesaikan ini perlu ada pada setiap orang guru. Dan ilmu menyelesaikan ini bukan sekadar dilontarkan kepada pihak pentadbir, dilontarkan kepada pihak pengetua. Maka ilmu menyelesaikan masalah ini perlu ada pada seorang guru. Contohnya, katakanlah kalau ada pelajar kita yang sakit, yang demam dalam kelas, maka tidak perlu dilontarkan isu ini, masalah ini kepada pihak pentadbir. Maka guru boleh menyelesaikan sendiri masalah tersebut dengan ilmu yang perlu ada pada guru tadi. Yang seterusnya iaitu ilmu menganalisis dan analisa. Dan sekarang, untuk kita membuat keputusan, untuk kita melaksanakan tugas, maka perlu ada analisa terlebih dahulu. Untuk kita menyelesaikan masalah, maka perlu ada analisa terlebih dahulu. Atau yang sebelum ini dikenali sebagai analisa SWOT dan sebagainya. Kerana dapatan data tadi itulah yang akan memberi keputusan kepada kita. Bagaimana kita hendak mengenali masalah tadi. Bagaimana kita untuk merancang langkah yang perlu kita atasi tadi. Maka ilmu analisa ini perlu ada. Sebab itulah dalam pencapaian akademik, untuk kita memastikan kecemerlangan akademik sekolah SNK Mulun, maka setiap guru yang mengajar, dia perlu ada ilmu analisa berkaitan dengan pencapaian anak-anak pelajar mereka dalam subjek yang diajar oleh guru tersebut. Maka ilmu analisa ini amat penting untuk memastikan kecemerlangan sekolah, kecemerlangan guru SNK Mulun terus berkembang sehingga selama-lamanya. Dan akhir sekali, iaitu ilmu hubungan luar. Ini amat penting di mana dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, anjakan ke-9, iaitu dalam anjakan tersebut, cuba membawa guru dan sekolah untuk ada kolaborasi dengan hubungan luar. Kerana dalam keadaan sekarang, dunia yang bergerak pantas dan banyak isu yang perlu kita laksanakan, banyak perkara yang kita nak capaikan untuk pelajar-pelajar kita. Maka ada ilmu-ilmu, ada bantuan-bantuan yang perlu kita gunakan ilmu dan bantuan daripada pihak-pihak luar. Contoh NGO ataupun komuniti luar atau kepakaran tertentu yang berada di luar. Maka ilmu hubungan luar ini ada. Apa yang dimaksudkan ilmu hubungan luar ini? Maka seorang guru mengetahui atau mampu untuk membawa ilmu-ilmu daripada luar atau kepakaran pada luar untuk membantu kecemerlangan sekolah menengah kebangsaan Mulun. Paling tidak, iaitu kita membawa kepakaran luar dalam akademik, contohnya iaitu dalam ceramah berkaitan dengan banking matematik, membawa kepakaran daripada sekolah luar untuk membantu anak-anak pelajar kita. Ini yang dimaksudkan ilmu berhubungan luar. Dan yang terakhir sekali iaitu CHIP, iaitu P, bermakna pedagogi. Yang dimaksudkan pedagogi inilah yang merupakan jentera, yang merupakan enjin yang utama yang terdapat pada kecemerlangan kualiti seorang guru. Kerana tugas seorang guru adalah untuk memberi ilmu kepada anak pelajar, untuk memastikan kecemerlangan anak pelajar,
terutamanya dalam bidang akademik. Maka pedagogi tadi amat penting dikuasai oleh semua guru, hatta pentadbir maupun tuan pengetua. Yang dimasukkan pedagogi tadi iaitu yang pertama, kaedah pengajaran. Kaedah pengajaran pada masa sekarang sudah berbeza dengan kaedah pengajaran pada tahun 90-an, 80-an. Kaedah pengajaran sekarang lebih kepada kaedah pengajaran untuk menarik anak-anak pelajar kita supaya mereka mampu untuk menguasai beberapa kemahiran yang akan digunakan apabila mereka berada di luar nanti. Contohnya itu kemahiran untuk bertutur kata, kemahiran untuk menganalisa, kemahiran untuk menhurai dan sebagainya. Maka kaedah-kaedah pengajaran ini perlu dikuasai oleh guru untuk memastikan kemahiran tersebut mampu dikuasai oleh anak-anak pelajar. Sebab itulah pada masa sekarang telah diperkenalkan dengan kaedah pengajaran abad 21, iaitu pengajaran yang melangkaui lebih daripada dua hala, iaitu dengan kata lain dalam pengajaran nanti di mana bukan guru saja bercakap tetapi pelajar yang bercakap. Dengan kata lain dalam kelas pada masa sekarang, kalau boleh dikatakan 30% guru bertutur dan 70% pelajar yang bertutur memberi pandangan, menjawab apa yang dilontarkan soalan atau idea pada kita supaya pencambahan minda anak-anak pelajar tadi lebih dan pengajaran ini juga perlu ada oleh guru supaya dapat menyeronokkan anak-anak pelajar kita belajar dalam kelas, dapat memberi kesan yang baik kepada anak-anak pelajar kita. Dan kaedah pengajaran ini boleh diubah sesuai mengikut kesesuaiannya. Bukan pengajaran tadi berlandaskan dalam kelas, mungkin pengajaran yang berada di luar kelas. Dan kaedah pengajaran, ilmu kaedah pengajaran ini mungkin boleh diperolehi apabila kita bersama-sama dengan barisan guru untuk bengkel dan PLC untuk kongsi bagaimana kaedah pengajaran yang lebih berkesan. Yang seterusnya iaitu kaedah penyampaian. Dan amat malang sekiranya guru mempunyai ilmu yang tinggi tetapi kaedah penyampaiannya tidak berkesan, maka ilmu yang nak disampaikan kepada anak-anak pelajar kita tadi mungkin tidak akan tercapainya nanti. Kerana kaedah penyampaian ini merupakan satu kaedah yang perlu dikuasai oleh pelajar untuk menyampaikan ilmu yang lebih berkesan supaya pelajar berminat, supaya pelajar memahami apa ilmu yang kita hendak sampaikan. Contohnya semasa kita berada di latihan pendidikan dahulu, kaedah penyampaian ini dilihat dari segi suara kita, lontaran suara kita, bermakna dengan suara yang kuat, dengan ada intonasi suaranya, dengan ada penekanan intonasi suaranya, dengan ada nada suara memujuk anak-anak pelajar, maka ini yang dimasukkan kaedah penyampaian. Dan dalam keadaan masa sekarang juga, dalam abad 21, mungkin kaedah penyampaian dalam PDP kita bukan berlandaskan dengan suara asli daripada kita sendiri. Mungkin digunakan kaedah penyampaian yang merujuk kepada teknologi seperti video dan sebagainya. Yang ketiga iaitu kaedah merancang. Yang dimasukkan kaedah merancang tadi iaitu sebelum kita memasuki kelas untuk mengajar anak-anak pelajar kita, maka kita sudah ada perancangan apa yang nak diajar pada kita pada hari ini dan apa yang nak disampaikan kepada anak-anak pelajar kita, apa yang objektif utama yang kita nak terapkan kepada pelajar-pelajar kita. Maka kaedah perancangan ini amat penting. Dan amat malang sekiranya guru tidak ada kaedah perancangan masuk dalam kelas, iaitu mengajar apa yang terlintas, tidak ada perancangan, tidak mengikut sukatan, tidak ada objektif yang kita nak sampai, tidak ada pengesanan pemahaman pelajar dalam pengajaran kita, maka ibarat kata kita masuk dalam kelas semata-mata untuk melunaskan nama kita yang tercatat dalam jadual waktu berada dalam kelas tersebut. Maka kita kena faham bahawa ini akan memberi
impak yang tidak baik kepada anak pelajar kita dan impak yang tidak baik juga kita pada suatu hari nanti di pada masyarnya nanti. Yang seterusnya iaitu kaedah mendampingi, iaitu yang dimasukkan kaedah mendampingi ini warisan rakan-rakan guru SAK Molun. Apabila kita masuk dalam kelas tadi potensi pelajar berbeza. Dalam 30 orang pelajar tadi potensinya mereka berbeza. Ada pelajar dalam 30 orang tadi pelajar yang cemerlang, ada yang sederhana cemerlang, ada yang memuaskan, ada yang lemah. Dan dalam kelas tadi juga ada pelajar yang berminat untuk belajar, ada pelajar yang kurang berminat untuk belajar, ada pelajar yang kurang motivasi dalam kelas, ada pelajar yang tidur dalam kelas. Maka ini adalah input pelajar kita yang berada dalam kelas yang perlu kita dampingi mereka. Sekiranya kita masuk dalam kelas tetapi kita mengabaikan sebahagian pelajar yang tidak ada motivasi, sebahagian pelajar yang dalam potensi yang sederhana, maka pelajar ini akan mundur untuk selama-lamanya. Mungkin pelajar ini tak mampu untuk mengubah nasib mereka. Maka kaedah mendampingi ini amat penting. Yang dimasukkan kaedah mendampingi ini barisan guru. Contohnya apabila mengajar dalam kelas, maka gunakanlah bahawa guru bukan berada di setempat atau institu. Bermakna guru mestilah berjalan mendampingi pelajar untuk melihat melihat masalah pelajar apabila diberi tugasan. Dan cuba kita kena pasti pelajar-pelajar kategori tertentu. Pelajar potensi, pelajar yang lemah. Dan pelajar yang lemah tadi contohnya perlu kita dampingi dengan kaedah bagaimana untuk memulihkan mereka supaya mereka juga setanding dengan pelajar. Maka kaedah mendampingi ini amat penting. Sebab itulah apabila kita lihat di SNK Molun, kekuatan seorang guru yang mampu membawa kecemerlangan pelajar dalam kelas tersebut, iaitu ia bergantung kepada ilmu. Yang kedua, ia bergantung kepada perancangan. Dan yang ketiga, ia bergantung juga kepada kaedah mendampingi. Sebab itulah ada kekuatan guru-guru SAK Molun. Walaupun diberi mengajar kelas yang terakhir, contohnya matematik, contohnya sains, tetapi dia mempunyai kaedah mendampingi tadi dengan terbaik. Dia mendampingi pelajar. Maka terdapat kelas-kelas yang terakhir. Contohnya tingkatan 5 sejarah atau 5 sains sosial. Iaitu kelas ke-8 daripada 8 kelas. Ada yang lulus matematik. Ada yang mendapat kepujian matematik. Ada yang mendapat kepujian sains. Dan kalau kita lihat, sedangkan subjek lain, mereka gagal dan tidak dapat kepujian. Maka mungkin ini ada kekuatan pada guru tersebut yang mempunyai kekuatan bagaimana ia mendampingi pelajar-pelajar yang berada dalam kelas mengikut potensi pelajar masing-masing. Maka ini perlu ada cikgu. Dan kita jangan cepat untuk membiarkan anak-anak pelajar kita yang lemah tadi, atau cepat fed up dengan tingkah laku anak-anak pelajar tadi. Maka kaedah mendampingi inilah yang akan memberi kekuatan kepada guru untuk memperoleh kecemerlangan apa yang subjek yang diajar oleh guru tadi. Yang satunya iaitu kaedah mempengaruhi. Kaedah mempengaruhi ini hampir sama dengan kaedah mendampingi, iaitu mempengaruhi supaya mereka berminat untuk belajar, supaya mereka minat untuk hadir ke sekolah. Saya tertarik di SAK Molun contohnya, iaitu di kelas pendidikan khas, ada beberapa orang guru kita yang mampu untuk menarik pelajar yang tidak hadir ke sekolah, iaitu kelas pendidikan khas. Dengan kaedah bagaimana ia mempengaruhi tadi, ada pada guru ini yang menyebabkan peratus kedatangan pelajar pendidikan khas daripada tahun ke tahun semakin meningkat. Maka ini perlu ada pada kita bagaimana untuk mempengaruhi anak-anak pelajar tadi. Yang akhir sekali iaitu kaedah mengenal pasti. Ini juga perlu ada pada seorang guru. Iaitu dengan kata lain, kita mampu mengenal pasti. Dalam kelas tadi, siapa yang mempunyai potensi yang cemerlang, siapa yang mempunyai potensi sarjana cemerlang, siapa yang mempunyai potensi untuk lulus dalam subjek yang kita ajar. Maka kaedah inilah yang akan memberi satu landasan untuk kita untuk membaik pulih,
untuk membimbing anak-anak pelajar kita berdasarkan kepada potensi pelajar dengan program bimbingan yang berfokus. Maka itu yang dimasukkan dengan kaedah mengenal pasti. Maka dengan kata lain, inilah yang dimasukkan modul chip yang saya cuba kongsi dengan barisan guru SKM Molun, iaitu chip kekuatan kecemerlangan guru SKM Molun. Dengan kata lain, chip ini perlu ada, perlu disuntik, perlu divaksinkan kepada semua barisan guru SKM Molun, iaitu 3 dos chip yang kita 3 dos vaksin chip yang kita bincangkan pada hari ini, iaitu dos vaksin yang pertama C, iaitu cakna, dos vaksin yang kedua iaitu I ilmu, dos vaksin chip yang ketiga iaitu P pedagogi. Dengan kata lain, sekiranya 3 perkara ini, iaitu dalam satu chip ini kita mampu menguasai, mampu kita laksanakan, saya percaya ini akan beri kekuatan yang amat tinggi kepada barisan guru, pentadbir dan pengetua sekolah menengah kebahasaan Molun untuk mengekalkan kecemerlangan kita. Sama ada kecemerlangan dalam akademik sekalipun, sama ada kecemerlangan dalam kurikulum, sama ada kecemerlangan dari segi setiap pelajar, apabila 3 chip ini ada pada setiap guru di SKM Molun. Dan kita tidak mahu melihat suatu hari nanti, maka Molun akan undur ke belakang. Kita mahu melihat Molun terus berlari ke hadapan, terus cemerlang, sama ada di pentas negeri, sama ada di pentas kebangsaan antara bangsa dan dunia. Pada masa sekarang, alhamdulillah, Allah telah anugerahkan SKM Molun sudah berada di hadapan, di pentas dunia antara bangsa dan pentas kebangsaan. Dan kejayaan ini adalah hasil kejayaan kita bersama, dan sekiranya chip ini yang kita perkenalkan, vaksin chip ini ada pada semua guru SKM Molun, insya-Allah kejayaan SKM Molun akan berterusan. Sekian daripada saya. Mohon maaf daripada saya selaku pengetua Sekolah Menengah Kebahasaan Molun pada SKM Molun. Sekiranya perkongsian saya pada pagi ini tidak bermanfaat, tapi dengar terlebih dahulu dan bincangkanlah, dan boleh dimurnikan lagi dengan perkara-perkara yang lebih baik untuk memastikan SKM Molun terus cemerlang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari saya, pengetua SKM Molun.